قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Riddah ialah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kufur, kerana orang murtad berlainan hukumnya dengan orang-orang kafir yang lain pada beberapa perkara. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis. Kita dah berada pada bab wajib menjaga dan memelihara jangan rosaknya iman dan Islam. Iman dan Islam yang ada pada kita adalah satu perkara yang wajib, bukan sunat kita jaga. Jangan sampai terkeluar daripada agama Islam. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, di akhir zaman, di zaman kita ni lah, akan berlaku fitnah, ujian. Umpama Nabi kata kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gelita. Ada orang yang pada waktu paginya mukmin, pada waktu petangnya kafir. Dan ada orang pada waktu petangnya mukmin, pada waktu paginya kafir. Gelap tu kerana kejahilan. Kita tak erti agama kita sendiri. Menyebabkan perkara-perkara yang kita buat ataupun terbit daripada mulut kita, kita tak sedar perkara tersebut sebenarnya sudah membawa kepada kekufuran. Ataupun kita panggil murtad, terkeluar daripada agama. Yang ni bahaya besar, jenayah besar ni sebenarnya. Macam contoh yang saya pernah sebut, Al-Imam Az-Zarkashi pernah sebut, dia kata, man takallama bi kalimatil kufri, siapa-siapa yang bercakap dengan perkataan kufur, hazilan, bukan dia nak beritahu dia nak tukar agama daripada Muslim ataupun kafir, tidak. Tapi hal keadaan dia bergurau. Kata Al-Imam Az-Zarkashi, walam yaqsud al-kufra, dia tak ada niat pun untuk menukar daripada agama Islam kepada kufur. Tapi kata Al-Imam Az-Zarkashi, kafar, kafir orang tu. Macam contoh mudah, depan nanti dia akan bagi banyak contoh supaya kita beringat. Contoh mudah, kalau dalam bulan Ramadan, bila ditanya seseorang yang makan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan mungkin tak berlaku lah. Sebab tuan-tuan orang soleh, masuk Rajab tu duk minta dah dengan Allah Ta'ala, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duk minta barik lana fi Rajabin ataupun fi Rajaba, boleh dua-dua. Fi Rajabin boleh, fi Rajaba boleh. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duk minta supaya Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Tu tuan-tuan, ada orang yang tak suka dengan Ramadan. Jadi bila masuk Ramadan pun dia buat doa, dia tak puasa. Bila orang tanya dia, kenapa engkau makan ni? Bulan Ramadan orang puasa semua di siang hari. Maka dia pun jawab, saya bukan Muslim. Dia Muslim, tapi bagi dia bergurau.
dengan member-member, dengan kawan-kawan, saya bukan Muslim. Itu perkataan yang disebut lam yaqsudil kufra. Dia tak ada niat nak kata dia keluar daripada Islam kepada kufur, tapi dia nak bergurau dengan kawan-kawan dia. Dia ni jahil. Itu kata Nabi, kaqita'il lailil mudlim. Fitnah akhir zaman ni berlaku serupa malam gelap. Sebab apa? Jahil. Tak tahu perkara yang menjatuhkan kita daripada Islam kepada kufur. Kalau orang reti batas-batas dia, jawab dia, tak sebutlah perkataan macam tu. Tapi sebab bila tak reti batas-batas Islam dan kufur, dia jadi borak lah. Gorang main ya orang kata. Benda macam tu. Maka kalau disebut gitu, saya bukan Muslim, maka tak Muslim. Maknanya dia dah murtad. Murtad dalam keadaan kita tak sedar. Tu dia panggil atas tu disebut. Rosak iman dan Islam dinamakan riddah. Dan rosak iman dan Islam ni dia tak ada tanda. Tu bahaya dia. Kalau benda lain rosak, kita boleh nampak. Orang rosak kereta, kita boleh nampak dia buka bonet depan. Orang panggil bonet juga tak? Dia buka bonet depan, kita boleh tengok ni kereta rosak ni. Apa-apa yang rosak kita boleh nampak, tapi rosak iman ni tak nampak. Duk makan lalu daripada orang yang Muslim, mukmin, muttaqin lagi. Orang yang Muslim, mukmin, yang bertakwa pada Allah Ta'ala, makan pun tak lalu. Dia 3 pinggan. Tapi dengan Islam dua agora ya. Apa hukum-hukum ni? Tak sesuai dah di zaman kita sekarang ni. Depan nanti akan contoh-contoh. Alam ni mana ada diciptakan contoh. Dia juga qadim. Sedia kala juga alam ni. Ada perkataan-perkataan nanti dicontoh-contohkan. Cuma nak sebutnya ialah rosak iman dan Islam ni ataupun dinamakan dengan riddah adalah satu kerosakan yang kadang-kadang tuan empunya diri tak sedar. Sebab tu kena minta jauh dengan Allah Ta'ala. Na'udzubika an nusyrika. Di antara doa maghfurat tu kan, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lindungkan kita daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita tahu ataupun dalam keadaan kita tak tahu, lebih-lebih lagi. Duk cakap benda main-main, gurau tentang apa? Tentang Nabi, tentang Allah dengan member-member. Kita duk bergurau sambil minum, sambil makan kedai kopi. Boleh jadi. Tapi benda tu jadi mainan. Kadang-kadang kita tak sedar disebabkan kejahilan kita dah jatuh kepada murtad. Bahaya besarlah sebab Allah Ta'ala kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik. Tak ampun dosa syirik ni nak kena faham ayat ni. Tak ampun dosa syirik ni maknanya syirik ni hanya ampun melalui taubat saja. Tak ada rahmat lah. Tak ada istilah Tuhan kesian diampunlah. Tak, syirik saja. Satu-satunya jenayah yang Allah Ta'ala tak ampun kecuali melalui jalan taubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu orang murtad disuruh oleh agama kita istitabah. Istitabah ni maknanya minta supaya dia bertaubat. Ada yang kata 3 hari, ada yang kata 20 hari. Itu maknanya ada jalan taubat lah. Cuma nak sebutnya ialah payahnya bila kita syirik pada Allah Ta'ala, murtad, maka Allah Ta'ala tak ampun selagi mana tak taubat. Adapun dosa-dosa besar yang lain, walaupun asalnya setiap dosa besar kena lalu jalan taubat. Tapi kalau Allah Ta'ala ihsan pada kita, boleh aja diampunkan dosa besar yang kita buat tanpa melalui taubat. Macam kisah masyhur yang saya sebut dah. Kisah seorang perempuan penzina. Bila sebut penzina, agak tidak sekali lah kerja dia zaniyah. Kerja dia sebagai penzina. Tapi Nabi sebut dalam hadis masuk syurga ni perempuan ini. Sebab apa? Sebab bagi minum kepada anjing yang dahaga. Tu boleh jadi. Benda boleh jadi gitu. Allah Ta'ala nak ampun dosa besar seseorang tidak melalui taubat. Tapi asal kena taubat lah. Asal kena taubat sebab apa? Dosa besar. Beza dengan dosa kecil.
Tapi kalau syirik tak ada. Tak ada ihsan daripada Allah Ta'ala sebab dia jenayah paling besar sekali. Kenapa dia jenayah paling besar sekali? Sebab kita hidup atas dunia. Mari sini kita ni ada suruhan, ada larangan Allah Ta'ala yang kita junjung. Bila kita ni seorang Muslim, maknanya kita ni istislam, terima segala suruhan dan larangan Allah Ta'ala. Suruh untuk kita buat, larang untuk kita tinggal. Antara benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, paling besar sekali Allah Ta'ala suruh kita tinggal, ialah syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala, tiba-tiba kita buat. Itu yang besar hukuman dia. Sebab tu dia jenayah paling besar sekali. Tapi bila umat Islam jahil, jadi tak kisah. Tu yang isu 1950 dulu. Isu bagai-bagai nama lah. Bagai-bagai nama. Bila seseorang tu keluar daripada Islam, maka orang non-Muslim pakat ramai-ramai pertahankan. Tapi kalau seorang yang non-Muslim masuk Islam, tunggulah. Sebab tu disebut al-kufru millatun wahidah. Orang kafir ni dia satu agama. Kita yang Islam ni duk pecah belah ni. Orang kafir ni pakat. Tuan-tuan dengar isu yang terbaru dalam bulan lepas. Seorang cikgu ajak anak murid dia masuk Islam. Bising dah orang kafir. Belum ajak dakwah betul-betul, ni cerita ajak ya. Boleh jadi sambil-sambil awak masuk Islam lah. Gitu. Tapi bila kecoh, tunggulah non-Muslim. Sebab orang kafir ni dia satu agama. Tapi kalau sama-sama dia tak kisah. Daripada Buddha nak tukar ke Kristian, daripada Kristian nak masuk Buddha ataupun nak masuk agama lain. Tak apa, jangan masuk Islam. Masuk Islam, tunggu. Siapa yang isu yang kita duk tengok puluh-puluh tahun dulu, yang kecoh puluh-puluh tahun dulu, bila anak dia keluar daripada Islam, murtad, ayah dia yang Islam, dia sumbat masuk dalam penjara. Tuan ingat lagi kisah dulu-dulu. Ayah dia yang Muslim, yang kecil duk jaga dia daripada besar ni. Bila dia kahwin dengan Hindu, dia masuk Hindu, ayah dia ni disumbat masuk dalam penjara. Tu tapi ala millatin wahidah. Takut nampak kasar. Tak kasar deh. Tak ada cerita atas nama politik ni. Cerita kitab Mastikah Hadis. Kitab Mastikah Hadis ni Jabatan Agama Islam Malaysia keluarkan. Tuan-tuan baca dalam ni. Nak sebutnya ialah riddah ni, murtad ni satu jenayah yang paling besar sekali yang kita kena reti. Yang kita kena minta berlindung daripada terjebak. Terjebak. Sebab apa? Sebab dia adalah dosa besar. Baik. Riddah ialah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kufur. Kerana apa? Kerana orang murtad. Bila sebut orang murtad ni maknanya dia Muslim dulu. Dia Muslim dulu. Bila dia tukar kepada agama lain, kita panggil dia murtad. Maka orang yang jenis macam ni, jenis murtad ni, berlainan hukumnya dari orang-orang kafir, yakni kafir asli. Dia memang kafir. Dia tak pernah Muslim pun. Tak serupa di antara dua tu. Jangan buat sama. Sebab tu bila orang nak ambil hukum, nak ambil tindakan terhadap Muslim ataupun Muslimah yang murtad, maka ada orang non-Muslim yang bising. Sebab apa? Sebab dia anggap seolah-olah macam murtad ni sama dengan kafir asli. Ataupun boleh jadi orang Muslim sendiri pun tak faham. Dia tak sama tu. Murtad dengan orang kafir asli. Kafir asli lain. Yang ni murtad, maknanya dia asal daripada Islam. Saya ingat Ustaz Nasaruddin Daud. Don Meranti. Dia pernah buat perumpamaan. Dia kata orang yang kafir asli ni, kalau ibarat contohnya dia duduk berjalan atas muka bumi ni, duduk berjalan dalam parit dah. Dia duduk berjalan dalam parit dah. Kalau kita kenal dia ni gila ni jenis jalan dalam parit, orang tak peduli. Dia jalan dalam parit. Tapi kalau kita yang Muslim ni duduk berjalan atas jalan raya, molek-molek, tiba-tiba hari tu masuk dalam parit, kena tariklah dia keluar daripada parit tu. Tu tak serupa. Tu dulu-dulu zaman muda-muda dulu. Sekarang ni saya pun tua dah. Duk dengar dia ceramah dulu.
Jadi itu perbezaan di antara murtad dengan kafir asli. Jadi bila berlaku murtad ada beberapa perkara jadi implikasi dia. Dia nak sebut sini ada 4 perkara. Dia sebut dulu yang pertama. Apa yang pertama? Orang murtad tidak harus dibiarkan dalam keadaan reddahnya, dalam keadaan murtadnya. Melainkan hendaklah pihak yang berkuasa. Siapa pihak berkuasa? Kerajaan. Kerajaan turun pula kepada jabatan agama. Jabatan agama turun lagi kepada orang ni. Jabatan ni, institusi ni, agensi ni dan sebagainya lah. Yang penting pihak yang berkuasa. Apa yang perlu dibuat? Menyuruhnya bertaubat kembali kepada Islam. Mazhab kita Syafi'i wajib atas imam. Atas pemerintah. Tangguh bagi kepada dia peluang untuk bertaubat. Lepas tu pada masa tu nak buat apa tu? 3 hari ataupun 20 hari tu nak buat apa? Panggil. Sama ada kaunselor ke ataupun nampak macam mana dia ni boleh jadi balik semula pada Islam. Kalau perlu kalau contohnya dia convert daripada Muslim, dia murtad jadi Kristian. Kalau perlu kita cari orang Kristian yang masuk Islam, cari orang Kristian yang masuk Islam. Biar dia boleh cerita balik Kristian ni macam mana yang boleh tukar daripada Islam molek-molek dah pergi masuk Kristian ni. Aku yang Kristian pun masuk Islam. Cari kalau ditukar pada Hindu, cari orang Hindu yang masuk Islam. Kalau ditukar pada Buddha, cari yang Buddha masuk Islam. Ni kerja kerajaan kena buat. Jalan kau tidak, tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Sebab ni jenayah paling besar. Bukan jenayah kecil-kecil ni. Jenayah besar daripada mencuri, merompok, meragut, merogoh, mengapa lagi ni. Besar ni lagi ni. Kita duk nampak mencuri, merompok tu besar dah. Ni besar lagi ni. Takut kita yang duduk dalam masjid ni pun ada juga terlibat perkataan, mulut celupa, itu ini dan sebagainya. Ni riddah ni. Bukan benda main-main riddah ni. Akhir zaman pula, duduk dalam keadaan tak mengaji pula. Boleh jadi jatuh pada murtad ni. Dalam keadaan tuan badan tak sedap. Tu tengok Nabi sebut apa? Nabi sebut bawah tu ada hadis. Kalau tidak, hendaklah dikenakan hukuman bunuh. Maknanya kalau dah disuruh bertaubat, beberapa hari dinasihat, dikaunseling dan sebagainya dah. Panggil dah orang pakar itu ini untuk nasihatkan dia supaya bertaubat kembali pada Islam. Tak pakar juga, tak endah juga. Hendaklah dikenakan hukuman bunuh. Itu asal dalam Islam. Sebab dia jenayah. Sebagaimana bahayanya orang yang buat jenayah besar dalam masyarakat, begitulah juga ni jenayah besar ni. Sebagaimana lelaki yang pernah berkahwin dihukum bunuh. Lelaki yang pernah merasai hubungan dengan seorang perempuan melalui jalan halal, tiba-tiba pergi berzina lagi. Bukan seorang, 2 orang, 3 orang. Bahkan boleh jadi merosakkan anak bini orang. Laki ni. Apa hukum Islam? Laki macam ni, bunuh. Jahat sangat ni. Ni jenayah murtad ni serupa ni. Jahat gini. Kalau dia kita tak bunuh, kasar tak bunyi. Payah kau rakaman ni tuan-tuan. Kalau tak bunuh, saya sebut dah tadi. Ayah dia, keluarga dia, mak dia, bila dia convert Kristian, orang Kristian akan support dia. Orang Kristian bila bawa ke mahkamah, dia akan pakat dengan pok-pok dia. Tu tuan-tuan duk tengok daripada tahun 1950-an dulu lagi. Aisyah apa? Aisyah Bukhari ke? Lina Joy ke apa dulu nama? Saya pun lupa dah tuan-tuan nama-nama dulu. Cuma nak sebutnya, mereka ni saya sebut dah, al-kufru ala millatin wahidah. Mereka ni satu agama. Tukar sama-sama mereka tak apa. Jangan Islam. Kita sama-sama Islam bertelagak pula. Tak ada itu. Balik dipanggil. Baik. Itu ajaran agama. Hendaklah dikenakan hukuman bunuh. Sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadis yang berikut. Tengok hadis yang pertama. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa riwayat hadis ni? Al jamaah illa musliman. Jamaah kecuali muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menukar agama Islamnya
maka hendaklah kamu membunuhnya. Tidak rasis ni. Isu hari ni rasis ni. Isu rasis. Baik, ni Nabi sebut diriwayatkan oleh siapa ni? Al-Jamaah. Jamaah ni maknanya siapa? Jamaah ni sepatutnya ke-6 imam tu. Ke-6 imam. Imam Bukharinya, Muslimnya, Abu Daudnya, Ibnu Majahnya, Tirmizinya, ke-6 tu lah. Kita panggil kutub sittah tu. Buku hadis yang 6 imam tu. Tapi sini dia kata illa musliman, kecuali muslim yang tak meriwayatkan dia. Tapi 5 juga, jamaah ni 5 juga ni. Termasuk satu lagi ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Tu jamaah situ maksud dia. Bila disebut illa musliman maknanya muslim tak meriwayatkan hadis ni. Yang lain Bukharinya, Tirmizi, Abu Daud, satu lagi tambah ialah Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ni. Nabi kata apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Hadis ni ada satu kisah pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini diceritakan dalam Bukhari. Sayyidina Ali ni ada golongan yang puja dia. Golongan yang puja dia sampai ke tahap taklif. Sampai ke tahap menuhankan Sayyidina Ali. Ada jenis macam tu. Puak-puak gulu, puak-puak pelampau. Ada yang puja Sayyidina Ali sampai tahap mereka kata Sayyidina Ali ni adalah Tuhan. Bila dah begitu, Sayyidina Ali panggil, Sayyidina Ali suruh tobat. Suruh tobat, tapi tak endah. Duk kata situ duk percaya Sayyidina Ali ni adalah Tuhan. Bila dah begitu, Sayyidina Ali jatuhkan hukuman bakar. Bakar ni bunyi kasar, perbahasan ulama panjang juga. Perbuatan Sayyidina Ali bakar ni. Sebab ada larangan daripada Nabi. Tidak boleh mengazab dengan azab Allah. Hanya Allah sahaja yang layak membakar. Adapun kita beti setara mana, marah setara mana, jangan duk bakar. Lama dah dalam rumah kita, tiap-tiap kali bangun pagi, jawab dia saji ke dia panggil apa? Saji terbuka. Periuk terbuka. Beras terabur, contoh. Tikus sekor. Lama dah kita duduk pitah, tahu ke pitah? Kepung. Kepung punya kepung lah sekali dapat kat kita sekor. Ambil geram sangat, bakar jangan. Sebab apa? Membakar ni hanya khusus untuk Allah Ta'ala. Itu Nabi sebut dalam hadis. Cuma Sayyidina Ali buat keputusan bakar. Maka bila diputuskan mereka yang mentaklihkan Sayyidina Ali ni, yang menuhankan Sayyidina Ali ni dibakar, maka jawab puak-puak ni, dia kata, betul Sayyidina Ali Tuhan. Sebab apa? Tak ada yang lain boleh membakar kecuali Tuhan dia. Tengok bijak dia. Dia duk rasa bijak sangat dah dia. Padahal dia sesak barat habis dah. Sebab apa? Menuhankan manusia. Lalu berita perbuatan Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali bakar mereka ni sampai kepada Abdullah bin Abbas. Ni Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas pun kata, lau kuntu, dia kata kalaulah aku, maka aku lam uhriqhum, aku tak akan bakar mereka ni. Sebab apa aku tak akan bakar mereka? Linahyir rasul, kerana ada larangan Nabi. Di larangan Nabi ni lah ulama bahas. Larang ni adakah larang apa? Memang tak boleh langsung, ataupun ada juga jalan bagi seorang pemerintah boleh juga buat kalau dia tengok jenayah ni cukup dahsyat dan besar sangat. Tak ada jalan lain dah kita nak bagi pengajaran kecuali kita hukum dia dengan bakar. Ada juga ulama bahas gitu. Itu tuan-tuan kena tengok tempat lain lah. Kita bukan nak cerita pasal apa perbahasan ulama tu dah. Cuma nak sebutnya ialah Abdullah bin Abbas menegur Sayyidina Ali, maka dia kata Nabi tak bagi buat gitu. Kalau aku, dia kata, aku akan bunuh mereka. Sebab apa? Aku pernah dengar Nabi sebut hadis ni, dia baca, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa-siapa yang tukar agamanya,
Ambil agama lain selain daripada Islam, molek-molek dah duk anut agama Islam, tiba-tiba pergi tukar keluar daripada Islam masuk agama lain. Maka selepas daripada disuruh bertaubat, maka kerajaan boleh jatuhkan hukuman. Mahkamah lah maknanya kita. Boleh jatuhkan hukuman bunuh. Bunuh tu baru betul selesai masalah. Tapi tak buat bunuh. Tu yang jadi isu dalam masyarakat kita. Tapi orang hari ni kalau dia tak faham, dia nampak rasis pula. Dia nampak ganah pula. Bunuh. Padahal dia tak nampak benda tu jenayah besar. Sebab apa? Dia melibatkan perkataan je. Melibatkan pengucapan kadang-kadang. Kita keluar daripada Islam ni bukan susah. Depan nanti dia sebut melalui lisan. Perkataan-perkataan yang boleh melibatkan kita keluar daripada Islam. Dia tak nampak benda macam orang merompok, macam orang mencuri. Ada kerugian, ada kezaliman berlaku. Sebab tu bila dibawa untuk dilaksanakan hukuman ini, ada orang Islam sendiri yang tak setuju. Jangan kita yang mengaji tak setuju juga, sudah. Yang tak mengaji tu tak apalah, sebab apa? Dia terhijab dengan ilmu. Kita yang mengaji ni pun tak sokong juga. Nak harap pada siapa lagi? Gitu. Bukan kempen politik ni. Ini cerita hadis Nabi. Baik, mana tadi? Ringkas-ringkas cukup. Mana tadi? Okey, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah idhhab ila al-Yaman thumma atba'ahu Mu'adz bin Jabal falamma qadima alaihi alqalahu wisadatan wa qala inzil wa idza rajulun 'indahu muthaqun qala ma hadha qala kana yahudiyan fa aslama thumma tahawwada qala la adlis hatta yuqtal qada'ullahi wa rasuluh. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim enggak? Hadis riwayat Syaikhan. Hadis riwayat Syaikhan, dua syekh dalam bidang hadis. Baik. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya dengan bersabda. Nabi kata kepada Abdullah Abi Musa al-Asy'ari, Nabi kata, pergilah engkau ke negeri Yaman. Nabi hantar Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar pula Mu'adz bin Jabal selepas pemergiannya. Selepas pemergian Abu Musa al-Asy'ari. Nabi hantar Mu'adz bin Jabal ni salah seorang daripada utusan Nabi ke Yaman sebagai apa? Da'iyan, sebagai da'i, sebagai pendakwah, ajak orang Yaman kepada Islam. Antara tugas Mu'adz bin Jabal lagi Nabi hantar sebagai hakim, sebagai qadi. Tu kerja Mu'adz bin Mu'adz bin Jabal yang dihantar oleh Nabi ke Yaman. Baik. Bila sampai Mu'adz bin Jabal ni ke Yaman, falamma qadima Mu'adz alaihi ala Abu Musa al-Asy'ari. Bila mana sampai Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, maka alqa siapa? Alqa Abu Musa al-Asy'ari. Sampai je Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari pun ambil bantal, dia holok kepada Mu'adz bin Jabal. Okey, duduk atas bantal. Orang Arab kan jadi duduk atas bawah ni je. Kita panggil majlas. Kalau tuan-tuan pergi ke darat, tuan-tuan duduk di kawasan ailah, kawasan keluarga, biasanya dia bukan duduk di meja, kursi, tapi duduk atas tilam. Tilam tu kita panggil majlas, tempat duduk. Jadi orang Arab ni biasa duduk gitu ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dia pun hololah kepada Mu'adz bin Jabal wisadah, bantal untuk diduduk oleh Mu'adz bin Jabal. Maka dipersilakan inzil. Dia kata sila duduk. Lalu Mu'adz bin Jabal pun melihat wa idza rajulun 'indahu musaqun. Dia tengok ada seorang lelaki yang di tepi tu terikat. Terikat. Qala, maka kata Mu'adz bin Jabal, ma hadza, siapa ni? Yang duk terikat ni siapa? Qala kana yahudiyan, jawab Abu Musa al-Asy'ari, ni laki ni sebelum ni dia Yahudi, lepas tu masuk Islam molek dah. Lepas tu tahawwada, balik semula kepada agama Yahudi. Maka apa kata Mu'adz bin Jabal? Qala la ajlis, aku tak akan duduk. Nak beritahu tegas tak tegasnya Islam berhadapan dengan isu murtad.
Aku tak akan duduk. Kata apa? Kata Mu'adz bin Jabal. Tak akan duduk atas bantal tu. Hatta kata Mu'adz bin Jabal yuqtal. Sehingga lelaki ni dibunuh. Tu tegahnya Islam berhadapan dengan orang murtad. Qada'ullahi wa rasuluh. Dia beritahu inilah hukuman satu-satunya hukuman yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Yang Nabi tinggalkan pada kita, suruh kita buat. Mana-mana orang murtad dah suruh dia bertaubat pada Allah Ta'ala, dah dikaunseling, dah dinasihat dan sebagainya, tak dengar, maka hukuman Islam, jalan penyelesaian yang Islam bagi ialah bunuh. Tu nampak kasar dia, tapi itulah ajaran Islam yang ada, yang kita anuti. Bunyi dah kena berhenti, sambung akan datang insya-Allah. Masih dalam hadis tadi ada huraian sedikit di bawah daripada Abu Daud fi hadhil qissah, berkenaan dengan kisah ini akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu al-atam.